Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Wan Habib Wan Daud dari hibahwakaf.com. Sebelum saya meneruskan webinar ini, saya nak buat survey sikit, boleh tak? Anda boleh vote di sebelah kanan. Pernah anda terdengar adik-beradik berbalah sebab pembahagian harta? Atau anda pernah mengalaminya sendiri? Anda boleh pilih ya atau tidak. Jika anda mahu share cerita anda boleh komen di bawah. Realitinya, ada yang menjadi pembunuh disebabkan harta. Amat malang sekali kepada mereka. Dek kerana harta, putus saudara. Lihat Keratan Akbar, kes maut ditetak adik sendiri, rebut harta pusaka. Banyak kes-kes perbalahan dalam menuntut harta pusaka. Jika sekepakatan ada, maka hak-hak warisan akan diberikan secara adil dan saksama. Namun, ramai gagal untuk bersepakat menyelesaikan masalah harta pusaka yang mana menyebabkan harta tersebut akhirnya tidak dapat dituntut. Adakah anda pernah mendengar tentang harta yang tidak bertuan? Saban hari, makin banyak harta yang tidak dituntut dan dibekukan. Jika kita lihat pada tahun 2007, jumlahnya 40 bilion ringgit. Pada tahun 2020 pula, meningkat sehingga 70 bilion ringgit. Harta yang beku ini sudah melebihi simpanan pendeposit tabung haji, iaitu 27 bilion ringgit. Mungkin juga pada masa hadapan, harta yang dibekukan ini mampu melintasi aset KWSP, iaitu 232.7 bilion ringgit. Inilah realitinya. Ada banyak lagi peristiwa tragis. Jika pernah melaluinya, pasti anda akan tahu betapa peritnya menanggung derita setelah pemergian seseorang. Masalah ini akan berterusan tanpa pengakhiran jika kita yang masih hidup tidak bertindak mengatasinya. Jadi, janganlah berlengah lagi. Saya seru anda untuk urus harta ketika masih hidup. Kenapa perlu waris menanggung beban? Sudahlah baru kehilangan, bergaduh pula untuk mendapatkan harta atau dinafikan hak pula. Ada cara untuk kita rancang dan kurangkan beban waris kita. Hibah takaful antara cara yang boleh membantu. Apa itu hibah takaful? Hibah takaful bermaksud hadiah atau pampasan tunai yang akan diberikan kepada orang tersayang, terutamanya keluarga, atau disebut sebagai penama. Istimewanya adalah tanpa perlu wasiat atau ikut hukum faraid yang amat rumit dan ambil masa yang lama untuk diselesaikan. Penama akan mendapat pampasan tunai yang tinggi, dapat elak perebutan harta, menjadi tabung pendidikan anak-anak. Antara tunai yang paling cepat dapat untuk digunakan. Carta ini menunjukkan perbezaan antara hibah dan faraid. Apabila berlaku kematian, segala harta akan dibekukan dan akan melalui sistem faraid yang rumit ini. Proses untuk selesai juga ambil masa yang lama. Kadang-kala tidak selesai pun sampai sekarang. Untuk selesai, perlu ada kerjasama yang baik antara waris yang terlibat. Ingat, pengurusan harta ini bukan percuma. Ada charge-nya. Dengan pampasan tunai hibah, pasti boleh membantu mengurangkan beban kos dan charge yang terlibat. 4 faedah hibah takaful. Pertama, faedah kematian hilang upaya kekal. Kedua, faedah kematian akibat kemalangan. Faedah tambahan untuk pelindungan ke atas pasangan, special untuk suami isteri sahaja. Dan pelindungan penyakit kritikal jika terkena, anda tidak perlu membayar polisi, tapi tetap mendapat pelindungan ataupun waiver. Dengan faedah hibah takaful tersebut, penama akan mendapat pampasan tunai untuk menyelesaikan kos dan caj guaman, hutang-hutang serta kelangsungan hidup sementara menunggu proses pencairan harta. Jika diwakafkan, maka wang tersebut terus diberikan kepada NGO atau institusi yang diamanahkan. Jom kita lihat contoh. Siti mengambil pelan hibah takaful sebanyak RM50,000. Maka, dia hanya perlu membayar RM30 sahaja sebulan.
dia akan mendapat perlindungan sehingga umur 70 tahun. Jika meninggal, dia mendapat hibah RM50,000 kepada yang tersayang. Jika meninggal sebab kemalangan, dia mendapat hibah RM100,000 kepada yang tersayang. Jika lumpuh atau hilang upaya, dapat faedah RM50,000. Jika diagnosis salah satu daripada 44 penyakit kronik, anda tak perlu bayar dah, tapi coverage berjalan seperti biasa. Polisi matang akan dapat cash daripada akaun polisi. Best ke tak best plan ni? Berbaloi tak? Nak jadi macam Siti? Jom tengok berapa kena bayar kalau wanita yang berumur 25 tahun. Jika berumur 25 tahun, anda hanya perlu membayar RM28.19 sahaja sebulan. Jika anda lelaki tak merokok, anda hanya perlu tambah RM8.44 saja. Kalau merokok, jangan risau, masih ada plan untuk anda. Hanya perlu bayar bermula RM47 sebulan. Yes, maka anda akan layak mendapat 3 pampasan di bawah. Kita perlu tahu, makin awal kita ambil, makin rendah komitmen bayar bulan. Apa kata yang telah merancang keuangan mereka? Ada yang kata pada saya, perit untuk tanggung derita selepas kematian ayah. Tiada siapa bantu, terpaksa berdikari. Bukan senang nak hadap adik-beradik arwah yang tamak loba. Saya dan suami ambil inisiatif rancang ketika masih hidup sebab dah pernah lalui sendiri perebutan harta. Ada juga kata sebelum ini, dia tidak tahu bagaimana mahu merancang harta. Melalui hibahwakaf.com, mereka tidak lagi risau. Waris tak terbeban dan pahala pun dapat tak putus-putus. Sebab saya bahagikan 2 penama seperti yang disarankan Wan Habib untuk pampasan tunai. Alhamdulillah. Blueprint hibah wakaf sangat mudah. Apabila mengambil polisi, letakkan 2 penama iaitu kepada yang tersayang dan institusi yang amanah untuk wakaf. Pampasan tunai tersebut akan dibahagikan terus selepas kita dijemput ilahi. Semoga dengan cara ini, kita tidak menyusahkan orang yang kita tinggalkan dan kita masih mendapat aliran pahala yang tak putus-putus. Ramai telah sedar dan telah mendapat pampasan tunai. Terbukti dengan keratan akhbar ini, hibah takaful mampu meringankan beban. Kita boleh lihat, ada yang menggunakan hibah takaful untuk pendidikan anak-anak, lunas hutang, selesai masalah harta pusaka, upah haji dan berwakaf. Dengan serendah RM28.19, anda mampu mengubah masa depan orang yang tersayang. Hanya perlu tindakan hari ini, sekarang, now or never. Sebab kita tidak tahu bila kita akan dijemput ilahi. Book slot appointment dengan saya sekarang di bawah untuk mendapatkan perlindungan hibah takaful. Adakah anda mempunyai portfolio pelaburan seperti ASB, KWSP, tabung haji, public mutual, Bitcoin, forex trading dan lain-lain pelaburan? Cuba tik di sebelah. Pelaburan apa yang anda masuk sekarang? Dulu jika kita nak melabur tapi tidak mahu ambil risiko, pelaburan yang sesuai dan terbaik adalah ASB, tabung haji atau unit trust. Tetapi anda susah mendapat pulangan yang lebih tinggi. Tabung haji sejak kebelakangan ini menurunkan kadar dividen kepada pendepositnya. Adakah kadar deposit tersebut akan kekal atau semakin menyusut atau semakin menaik? Ini bermaksud, kadar dividen adalah tidak menentu dan kadar inflasi pula semakin mencanak naik. Ini bermakna pulangan pelaburan adalah tidak berbaloi dengan kenaikan inflasi dan kos sara hidup masa akan datang. Kerana nilai ringgit akan semakin merosot. Senang cerita, RM5 dahulu bersamaan RM10 hari ini. Situasi ini berlaku disebabkan kesan inflasi dan kos sara hidup yang semakin meningkat. Adakah kita mampu mempunyai lebihan wang di masa depan? Anyway, anda sekarang berada di tempat yang betul sebab anda akan tahu satu tawaran pakej hebat yang mana merangkumi pelaburan dan perlindungan, risiko rendah dan pulangan tinggi.
Tawaran ini sangat sesuai yang mempunyai modal besar tapi tidak tahu nak melabur di mana atau takut kena tipu. Suka pelaburan yang selamat tapi untung. Sesuai untuk orang yang sibuk dengan kerja, tak ada masa dan inginkan manfaat hibah dalam masa yang sama. Siapa nak, boleh komen nak kat bawah. Perkenalkan, produk pelaburan dan hibah pelindungan yang patuh syariah. Pakej pelaburan ini merangkumi 3 jenis bonus booster yang pasti dapat. Sebahagian yang lain di pasaran global dan bursa Malaysia. Jika anda melabur sendiri atau menggunakan broker atau menggunakan unit amanah, saya pasti tiada manfaat pelindungan. Ciri-ciri unik plan mempunyai 3 jenis booster, iaitu investment booster, maturity booster dan saving booster. Booster ini merupakan bonus mengikut tahun pelaburan. Jika anda mengamalkan gaya hidup sihat, anda juga akan mendapat vitality booster. Dana anda berpotensi membesar dan untung. Anda juga boleh top up modal yang ada untuk menikmati profit saham. Sangat mudah untuk dimiliki sebab tak perlu medical check-up. Jadi kalau pernah kena COVID ke, anda masih boleh apply. Pasti lulus. Manfaat kehidupan, jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal, anda atau keluarga akan menerima duit lamsam. Jom kita tengok satu situasi. Ahmad mengambil hibah dan pelaburan. Dia memilih bayar selama 10 tahun, RM500 sebulan dan enjoy pelindungan untuk 20 tahun. Modal tahunan akan dibahagikan kepada 2 bahagian. 75% untuk bahagian confirm dapat apabila sudah matang. Dan 25% untuk pelaburan saham global. Dalam setahun, jumlah pelaburan Ahmad sebanyak RM6,000. 75% daripada RM6,000 akan mendapat 3 booster. Bonus booster pertama, investment booster. Pada tahun ke-20, Ahmad akan mendapat RM24,000 bersamaan 400% daripada RM6,000. Bonus booster kedua, investment booster. Pada tahun ke-20, Ahmad akan mendapat RM24,000 bersamaan 400% daripada RM6,000. Bonus booster ketiga, saving booster. Pada tahun ke-20, dapat 50% daripada RM6,000, iaitu bersamaan RM3,000. Jadi total untuk bahagian confirm dapat RM51,000. 25% pula akan dilaburkan melalui HSBC Islamic Global Equity Index Fund. Keuntungan ini adalah bergantung kepada prestasi semasa saham. Untuk 10 tahun modal terkumpul adalah RM15,000. Kemudian tolak dengan caj pengurusan dana 5%. Menjadikan modal pelaburan adalah RM14,250. Prestasi 3 tahun sebelum ini menunjukkan modal berkembang menghampiri 80%. Jika dikira average tahunan bersamaan 30%. So, macam mana nak kira profit dia? Jom guna kalkulator online. Prinsipal RM500, bulanan RM500 selama 10 tahun. Expected rate kita anggarkan 15% minimum dan 30% maksimum. Kemudian, balance 10 tahun lagi kita kira begini. Capital amount letak RM14,250. Monthly contribution zeros. Expected rate 15% dulu. Dan 30%. Kita dapat total hasil pelaburan 10 tahun pertama tambah 10 tahun berikutnya bersamaan dari RM180,494 sehingga RM458,058. Anggaran untung bersih RM51,000 tambah RM180,454 atau tambah RM458,058 tolak dengan modal kita RM60,000 bersamaan minimum RM171,454 sehingga ke RM499,058. Best tak? Jika berlaku apa-apa pada tahun ke-10, anda akan mendapat hibah atau mahu berhenti melabur.
Jom kita tengok pengiraannya. Maturity booster dan saving booster tak dapat. Hanya dapat investment booster. Pada tahun pertama tiada profit. Tahun kedua sehingga ke tahun kelima, Ahmad akan mendapat 5% setahun, iaitu RM300 darab 4 tahun bersamaan RM12,000. Tahun ke-6 hingga tahun ke-10, Ahmad akan mendapat 10% setiap tahun. RM600 darab 5 tahun bersamaan RM30,000. Total confirm dapat adalah sebanyak RM42,000. Manakala untuk pelaburan, jumlah pengiraan sehingga 10 tahun saja. Andai kata pasaran saham memberikan pulangan 15% sehingga 30%. So, kita akan dapat dalam lingkungan RM57,649 hingga RM196,448. Tolak modal pelaburan kita RM60,000. Maka anggaran untung bersih adalah di antara RM39,649 sehingga RM178,448. So, saya nak tanya sekali lagi. Okey ke? Okey plan hibah pelaburan ni? Lepas itu kita letakkan 2 penama untuk orang tersayang dan wakaf. Yang ni boleh bincang dengan saya nanti melalui online meeting. Kenapa saya selalu tekankan berkenaan dengan wakaf? Sebab amalan ini merupakan amalan kelas pertama. Allah berfirman dalam Al-Quran, kamu tidak sesekali akan mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian apa yang kamu sayangi. Sahabat Rasulullah SAW, Abu Talha, terus mewakafkan telaga biru Ha yang paling disayangi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah atau ditafsirkan sebagai wakaf, ilmu bermanfaat dan doa anak yang soleh-solehah. Amalan wakaf yang paling awal adalah pembinaan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Wakaf meliputi sektor pendidikan, mendirikan universiti seperti Universiti Al-Azhar, sektor kesihatan dengan penyediaan hospital percuma dan kemudahan awam seperti terusan air, dalam dan sebagainya. Kesannya sangat luar biasa sehinggakan sarjana barat menyifatkan zaman kegemilangan wakaf. Kehidupan seseorang manusia seolah-olah dibiayai institusi wakaf sejak lahir sehingga kematiannya. Wakaf mampu melestarikan dan mengharmonikan komuniti setempat, mampu mengalirkan pahala tak putus-putus selepas meninggal dunia. Wakaf boleh mengurangkan jurang orang yang kaya dan miskin, kesan daripada kapitalisme kehidupan, menyelesaikan masalah keuangan dan memudahkan perancangan pembinaan fasiliti awam tanpa mengharapkan bantuan kerajaan. Sesungguhnya, orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji buah. Nak tanya sesuatu? Boleh tanya di ruangan komen. Jom rebut amalan pencen kubur. 1. Mengajar ilmu yang bermanfaat, mendalamkan sungai, parit atau terusan, menggali telaga atau membangunkan masjid atau surau. Wakaf Al-Quran, minta anak-anak mendoakan, menanam pokok yang berbuah dan menyediakan pelan takaful hibah wakaf. Jom rebut peluang ini sekarang. Dapatkan konsultasi mengikut keperluan dan bajet anda. Tempah slot appointment dengan saya sekarang di bawah. Tempah sekarang tau. Terima kasih dan jumpa lagi dari saya daripada hibahwakaf.com.